Baik, Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini merupakan pertemuan kita bagi sesi yang kedua untuk sama-sama kita membincangkan surah yang seterusnya. Dan bagi mereka yang baru mendaftar, saya ucapkan jutaan terima kasih kerana di atas kesudian tuan-tuan dan juga puan-puan untuk sama-sama mempelajari daripada apa yang kita katakan sebagai pelajaran hidup dari surah Al-Quran. Kalau selama ni kita telah pun uh, kata orang tu kita fasih ataupun kita dah pun mempelajari sebahagian daripada apa yang terkandung di dalam Al-Quran, iaitu membacanya dengan sebaik yang mungkin. Dan kemudian hari ini insya-Allah saya tidak akan menyemak bacaan tetapi lebih kepada penelitian ataupun pengisian apa yang terkandung di dalam Al-Quran sejauh mana yang saya mampu untuk saya perkongsikan dalam waktu yang ada selama sejam ni insya-Allah. Jadi bagi para peserta, bolehlah download nota melalui link yang telah pun saya sediakan. Dan bagi mereka yang mungkin terlepas untuk mengikuti sesi yang pertama, insya-Allah nanti pada penghujung saya akan sharekan link untuk mendengar rakaman pada minggu yang lalu. Dalam masa yang sama juga bagi mereka yang baru mengikuti pada sesi pada hari ini, harap dapat sediakan Al-Quran terjemahan di tangan anda. Kalau sekiranya ada yang di dalam handphone juga tidak menjadikan masalah. Kalau tak ada, bolehlah ambil dan siap sedia. Jadi saya tidak mengharapkan anda untuk buka kamera. Tak buka pun tak apa. Tapi bila mana nanti ada soalan-soalan yang perlu saya tanya, bila mana saya panggil, saya harap dapat dibukakan mikrofon dan dapatlah menjawab soalan-soalan yang tertentu, insyaAllah. Baik, jadi insyaAllah hari ini kita akan membincangkan apa yang disebut oleh mengikut daripada aturan Al-Quran. Kalau katalah pada minggu yang lalu kita telah pun membincangkan daripada surah An-Nas, dan insyaAllah hari ini kita akan bincangkan dengan lebih lanjut daripada surah Al-Falaq bagi para peserta yang minggu lepas. Dan Alhamdulillah kita faham ataupun sekadar mengulang kaji serba sedikit. Surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq diletakkan oleh para ahli tafsir sebagai surah Mu'awizatain, di mana Mu'awizatain ini adalah surah sebagai perlindungan diri yang menggabungkan di antara surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Nanti kita akan lihat kenapa surah ini disebut sebagai Mu'awizatain. Mu'awizatain ni, ta'awuz ni berbawa maksud berlindung diri. Kita berlindung diri dengan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Kenapa surah Al-Falaq, kenapa digandingkan dengan surah An-Nas? Sekejap lagi kita akan mengetahuinya dengan lebih lanjut. Namun sekadar permulaan untuk kita memahami apa yang disebutkan sebagai surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah, dan kemudian ianya terkandung 5 ayat. Dan kemudian Al-Falaq ini mempunyai beberapa terjemahan maksud, dan kemudian ianya juga bergantung kepada beberapa pandangan lah. Kalau yang pertama disebutkan sebagai waktu mentari terbit ataupun waktu ketika mana nak matahari terbit itulah. Kemudian mengikut satu riwayat daripada Ibnu Abbas disebutkan sebagai semua makhluk Allah, dan riwayat yang lain yang sama juga diambil daripada Ibnu Abbas disebutkan sebagai waktu pagi. Jadi tetapi kalau katalah diperhatikan nombor 1 dan nombor 3, ianya mempunyai persamaan. Tetapi hari ini kita akan melihat dan mengkaji ataupun meneliti kenapa surah Al-Falaq ini adalah satu surah yang di mana adalah sunnahnya supaya dibaca sebelum tidur bersamaan dengan surah An-Nas dan juga surah Al-Ikhlas. Dan kemudian bila mana kita perhatikan tema yang dibawa di dalam surah Al-Falaq ini membawa kepada beberapa poin, beberapa perkara penting. Kalau katalah para peserta membaca suratul Falaq daripada Qul a'udzu birabbil falaq hingga akhirnya beserta dengan terjemahan yang ada, kita akan memahami beberapa poin yang ada di sini. Dengan masa yang ada ini, saya nak berhenti seketika, bukan berhenti apa, tetapi saya minta kepada para peserta untuk mengambil Quran terjemahan dan ataupun mengambil Quran yang ada terjemahannya, tak kisahlah ada yang dalam handphone dan sebagainya. Sila buka kepada surah yang ke-113 iaitu suratul Falaq. Baca yang pertama sekali, baca bahasa Arabnya, dan yang kedua saya mohon kerjasama untuk melihat kepada terjemahan yang ada, dan kemudian saya akan bertanyakan beberapa soalan insya-Allah. Jadi dipersilakan kepada semua, sila buka dalam Al-Quran dan kemudian
baca bahasa Arabnya dan kemudian baca terjemahannya. Silakan. Baik. Saya harap sudah selesai daripada sudut bacaan. Mungkin bagi Puan Maslina, dalam banyak-banyak ayat pada suratul Falaq, ayat yang keberapa yang rasa terkesan di hati? Yang nombor 1. Nombor 1. Kenapa pilihan anda nombor 1? Kerana ia bermaksud aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh. Baik. Terima kasih kepada kita ada Puan Halimah. Ya, saya. Ayat mana yang awak rasa terkesan di hati? Saya rasa nombor 5. Nombor ayat dari nombor 5. Hasidin Iza Hasad. Kenapa nombor 5? Kita minta perlindungan daripada Allah dari kejahatan dan dengki manusia. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin Puan Nurliza. Okey, bagi saya yang lebih terkesan pada ayat nombor 3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Kenapa? Daripada Ustaz dengar tak? Dengar. Saya dengar. Okay. Jelas. Okey, daripada ayat yang nombor 3. Iaitu dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Okay. Saya rasa bagi saya terdapat banyak rahsia lah bila waktu gelap gulita tu, di mana banyak kejahatan yang akan mula dijadikan lah. Okey. Baik. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih di atas perkongsian 3 orang tadi. Semuanya memilih ayat-ayat yang berbeza. Ada yang pilih nombor 1, ada yang pilih nombor 5 dan kemudian ada yang pilih nombor 3 tadi. Tapi apapun yang diperkatakan, apapun yang dipilih oleh para peserta, semuanya adalah apa yang paling terbaik dan kemudian kita perlu melihat apakah di antara tema, apakah di antara kandungan yang ada di dalam suratul Falaq bergantung kepada kitab ataupun bergantung kepada kajian daripada Dr. Saiful Bahri dalam buku beliau. Beliau memberikan beberapa perkara yang penting. Bahawasanya yang pertama sekali adalah tentang jenis kejahatan waktu malam. Tadi ada yang pilih pada ayat yang ketiga kan, pada waktu malam tu terjadi apa? Dia adalah lebih memfokuskan kepada kejahatan kepada non-fizik yang melibatkan syaitan. Maknanya pemujaan yang berlaku, kalau katalah kita kata ada seorang manusia ni dia nak berurusan dengan syaitan, dia nak berurusan dengan jin ataupun iblis,
mereka ini akan berurusan dengan syaitan hanya pada waktu malam. Walaupun kita biasa dengar pun dekat TV pun cakap malam, tetapi hakikatnya apa yang Allah SWT ceritakan, apa yang Allah SWT sampaikan kepada kita, kejahatan-kejahatan non-fizik. Maknanya kita tak bertumbuk dengan orang, kita tak bertampar dengan orang. Kejahatan non-fizik yang tidak memerlukan fizikal. Maknanya hanya sekadar memerlukan pemujaan. Kita perlukan untuk memuja syaitan, itu hanya akan berlaku pada waktu malam. Dan kemudian dalam masa yang sama, Dr. Saiful Bahri juga menyatakan dilakukan oleh manusia melalui kerjasama dengan jin-jin yang buruk akhlaknya. Maknanya dalam suratul Falaq ini juga bercakap tentang bagaimana manusia yang melakukan kerjasama. Adanya perjanjian dengan syaitan, adanya satu perjanjian dengan jin, itu semua adalah akhlak yang buruk. Sihir dan perdukunan, maknanya pendukunan bomoh, jika dipandu dengan iri, iaitu perasaan dan dengki, maka menjadikan gelap malam semakin gulita, menutupi kejernihan hati. Apa yang nak disampaikan oleh Dr. Saiful Bahri adalah sihir dan bomoh itu semua berpunca baik orang yang menjadi tukang sihir ataupun orang yang memberikan arahan kepada tukang sihir. Semua perkara itu berlaku adalah disebabkan kerana iri dan juga dengki. Maknanya ada perasaan hasad, ada perasaan tak puas hati, ada perasaan dengki, sehingga kan perbuatan itu menutupi gelap, menutupi malam semakin gulita. Maknanya hati itu dia sama saja macam mana malam tersebut yang gelap gulita, sehingga kan dia menutupi kejernihan hati. Maknanya hati ini hakikatnya, kalau katalah kita ingat kembali pada hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah menyatakan bagaimana seorang manusia itu, seorang bayi, kita pada hakikatnya lahir daripada bayi. Setiap bayi yang lahir itu adalah bersih dan juga fitrah. Yang mencorakkan anak tersebut adalah kedua ibu bapanya. Nak jadi Nasrani ke, nak jadi Yahudi ke, silakan. Tetapi bila mana kita dah makin meningkat sebagai seorang manusia, kita berhadapan dengan situasi di mana kalaulah daripada awal tidak kita terdidik diri kita supaya tidak iri dan dengki, pasti kita akan menutupi kejernihan hati itu, sehingga kan mungkin Ustaz, mana ada manusia yang tak ada iri hati? Mesti ada walaupun sedikit. Tetapi kalau iri hati sahaja tetapi tidak didampingkan dengan sihir dan pendukunan, okay, it's fine. Maknanya secara fitrah manusia akan ada rasa tak puas hati. Tetapi bagaimana rasa tak puas hati itu kita balancekan benda tersebut supaya tidak melampaui batas untuk masuk kepada sihir. Dan kemudian beliau menyatakan membutakan mata batin manusia yang memiliki fitrah bergantung kepada Tuhannya. Utama sekali untuk kita faham dalam kehidupan manusia seperti mana Allah SWT sebutkan dalam ayat dalam surah Az-Zariyat, Allah menyatakan secara jelas yang kita faham, yang kita dah biasa dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan telah aku ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia adalah semata-mata untuk beribadah kepada aku. Maknanya kita ini dijadikan oleh Allah SWT sebagai abdun, sebagai seorang hamba yang bersujud. Bukan hanya sekadar manusia yang Allah cipta, jin juga Allah cipta. Tetapi dikarenakan jin, iblis, syaitan dan sebagainya, mereka ini tergolong daripada satu kelompok yang Allah SWT cipta. Ketika mana peristiwa Nabi Adam AS, mereka inilah yang bersumpah kepada Allah yang dia akan mengganggu anak cucu cicit Nabi Adam. Jadi mereka ni dah bersumpah. Jadi akhirnya, Ustaz, ada tak jin Islam? Jawapannya wallahu alam bisawab. Sekiranya lah ada orang yang datang kepada kita dan menyatakan bahawasanya tak, saya pelihara jin Islam. Soalan yang paling besar yang perlu kita tanya, macam mana kita nak pastikan jin itu Islam ataupun tidak? Macam mana dia tahu? Sedangkan jin bersifatnya adalah sesuatu benda yang gaib. Jin itu sifatnya benda yang terhalang, terhindar, yang manusia tak boleh nak nilaikan dia Islam ataupun tak Islam.
Kalau katalah jin Ustaz, jin tu dia bersyahadah Ustaz. Sekalipun jin itu bersyahadah adalah tidak dibenarkan dalam Islam, hatta dalam akidah sekalipun adalah tidak dibenarkan. Sebab kalau benar itu adalah kita boleh simpan jin, sudah pasti surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini tidak akan bercakap tentang jin. Tidak akan bercakap tentang kekejahatan yang digabungkan antara manusia dengan jin yang buruk akhlaknya. Dia tak akan bercakap. Sebab jin ada dua, jin Islam, jin kafir. Sudah pasti terjemahan ataupun tafsiran dalam surah Al-Falaq dan dalam surah An-Nas akan bercakap ini jin yang mana. Okey. Jadi kita perlu faham bahawasanya tema surah Al-Falaq ini lebih kepada melindungkan diri kita kepada Allah melalui kejahatan yang berlaku pada waktu malam yang dilakukan oleh manusia dengan kerjasama dengan jin disebabkan kerana sifat iri dan juga dengki apa sahaja yang boleh terjadi. Baik. Punca penurunan surah, asbabun nuzul antara surah Al-Falaq dan juga An-Nas hampir menyamai. Jadi bagi peserta yang minggu lepas, kita dengar, kita tahu tentang sebuah kisah tentang Lubaib bin Aqsam, antara orang Bani Yahudi yang kita katakan menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi punca penurunan surah Al-Falaq dan surah An-Nas mempunyai perkara yang sama. Dan malahan di dalam nota pada minggu yang lalu saya juga nyatakan di mana ada satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ataupun berjalan bersama seorang sahabat di antara Abwa dengan satu tempat, Nabi merasakan anginnya ataupun asapnya ataupun awan itu sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk membaca muawizatain. Iaitu berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan roh manusia, berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh daripada kesulitan manusia yang ada sifat hasad dan sebagainya. Jadi kalau dilihat punca penurunan surah turun semasa perancangan sulit Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan ilmu hitam daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlikat di sikat baginda untuk menyakitkan atau menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam gila. Jadi cara halus yang dilakukan oleh Bani Hashim tidak dapat mengenal pasti siapa pembunuh sebenar Rasulullah SAW. Jadi dia ada dua benda. Yang pertama, inilah perancangan golongan kaum kafir Quraisy nak bunuh Nabi SAW dengan menggunakan sihir. Kenapa nak gunakan sihir? Supaya orang tak tahu siapa yang buat, tak ada orang tahu. Ya kan? Jadi kalau katalah na'udzubillah min zalik, saya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang nak menyihir saya sebagai contoh. Bila mana dia lakukan sesuatu perkara, saya ni kalau katalah na'udzubillah mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia dan sebagainya. Sampaikan sihir itu mematikan saya, pergi doktor tak ada apa-apa dan sebagainya. Bila mana kita nak lodge report sebagai contoh, saya yakin fulan bin fulan ni mati adalah disebabkan sihir. Macam mana kita nak tentukan orang tu menyihir kita? Tak ada orang boleh tahu. Dia adalah clean punya kata orang tu silence killer lah. Maknanya jadi apa yang digunakan oleh Bani Hashim adalah benda yang sama. Tetapi yang menariknya adalah di sini adalah tentang bagaimana dengan hanya sekadar menggunakan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menyihir seseorang hamba Allah. Jadi maknanya kalaulah sampai kepada hari ini, hatta kepada hari ini sekalipun, kalau katalah bertemu dengan tok bomoh dan sebagainya, mereka akan minta beberapa perkara. Di antaranya pakaian, di antaranya kata orang tu selain daripada itu juga adalah benda-benda yang kita katakan rambut, dan kemudian ada yang maaf kata hatta sampai menggunakan, maaf bagi kaum ibu dan wanita yang ada, menggunakan pad wanita yang ada darah haid untuk dijadikan sebagai bahan sihir dan sebagainya. Jadi perkara itu ataupun kita katakan rupanya perkara ini telah pun berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat di dalam beberapa ayat, beberapa kisah yang ada pada zaman seorang nabi yang berhadapan dengan peristiwa yang sama juga. Dan perkara tersebut pun hatta berlalu, kata orang tu, apa yang terjadi pada peristiwa Arab Jahiliyah yang bermain dengan sihir dan sebagainya, ianya turun sampai ke hari ini. Dan bila sampai kepada bangsa Melayu ataupun
kita katakan orang berbangsa Melayu ni, dia akan berubah sedikit. Nanti pun saya akan tunjukkan bagaimana peristiwa itu boleh berlaku. Jadi apa itu tugas sihir? Sihir ini adalah permainan yang dimainkan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Pengaruhnya boleh memgoyahkan hati yang lengah. Jadi hati yang lengah ni macam mana? Hati yang lemah. Hati yang lemah, kita perlu membezakan. Ketika mana kita tahulah sihir itu adalah permainan syaitan. Kita tahu, syaitan nak bahas lebih. Pengaruhnya yang boleh menggoyahkan hati yang lemah ataupun lengah. Baik, hati yang lemah ketika mana seorang hamba Allah tu kata, misalnya kita ada seorang hamba Allah yang penyakit, yang ada sakit skizofrenia. Maknanya dia ada dengar orang berbual, orang bercakap, kadang-kadang dia tengok cermin, dia bercakap sendiri dan sebagainya. Ustaz, boleh tak kita letak hukum itu sebagai orang tu kena sihir? Tak boleh. Sebab itu adalah mental disorder yang perlukan check up yang sebenar untuk memastikan dia sakit skizofrenia tak. Dan malahan, kita ada satu persepsi yang kadang-kadang salah. Saya tak kata dia tak salah, tapi saya bukan kata, macam mana saya kata, orang yang sakit skizofrenia, kadang-kadang selalunya bila mana kita tengok orang tu, dia berbual sendiri, apalah semua, lepas tu lemah semangat. Kita suka menghentam, kita suka memberikan label, awak ni hati lemah sangat. Kan? Cubalah rajin ibadah, cubalah rajin solat, jaga zikir. Tetapi terkadang kita harus fahami bahawa saja orang yang terkena dengan penyakit sedemikian rupa, terkadang bukan datang daripada orang yang kosong. Tetapi ada sahaja hamba Allah yang jaga ibadahnya juga terkena dengan penyakit sedemikian rupa. Apa yang menyebabkan skizofrenia itu terjadi sehingga kan dia boleh jadi sedemikian rupa? Sudah pasti ada daripada sudut kognitif, ada daripada sudut emotional distress yang tertekan dan sebagainya, sehingga kan menyebabkan dia ada skizofrenia. Tapi untuk kita menyatakan orang yang ada sakit skizofrenia, yang berbual sendiri, bercakap sendiri, hayalan dia akan bercakap, untuk kita katakan sebagai orang yang ada iman lemah, hati yang kosong, nak kena belajar, itu adalah satu perbuatan yang tidak adil, yang perlu kita hentikan. Hatta sekalipun, bukan orang sakit skizofrenia sekalipun, orang yang terkena gangguan dan sebagainya, pun kita akan katakan bahawasanya, oh dia lemah iman, sebab tu dia ibadah kurang, sebab tu dia boleh mudah terkena dengan sihir. Pun itu adalah statement yang salah sama sekali. Dan malahan dalam masa yang sama juga, saya tak pasti ayat ini, statement ini masih dengar tak? Masih didengari atau masih diyakini. Selalunya orang akan kata, orang perempuan bila mana dia uzur, itulah masa mudahnya syaitan masuk. Kalau macam tu, adalah suatu statement yang tidak adil yang Allah jadikan lelaki, dia tak pernah kena pun. Dia tak pernah kena pun gangguan. Maknanya orang perempuan je. Tapi hakikatnya ada je orang lelaki yang terkena dengan gangguan. Jadi bagaimana pula? Dia adalah satu statement yang tak adil bagi saya sama sekali. Kerana pengaruhnya bahkan boleh digunakan menguji orang-orang yang kuat imannya. Maknanya orang yang kuat iman pun akan kena gangguan. Orang yang lemah iman pun akan kena gangguan. Maknanya dia gangguan sihir ini boleh merata kepada siapa pun dia boleh kena. Dia tak semestinya tinggi iman, rendah iman. Kalau katalah kita merasakan bahawasanya orang yang akan terkena hanya lemah iman, bagaimana peristiwa dengan asbabun nuzul? Nabi SAW sakit, datang dua orang malaikat yang duduk satu di kepala, duduk satu di kaki. Dan kemudian malaikat bertanya siapa yang melakukan, dan kemudian tempatnya tu kat mana, dan kemudian Nabi SAW dengan para sahabat pergi kepada tempat telaga tersebut, dan kemudian keluarkan ikatan rambut tersebut, dan Nabi baca Mu'awwizatain, suratul Falaq dan suratul An-Nas, Nabi buka. Dan kemudian bila mana balik ke rumah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi SAW, kenapa kamu tak tangkap? Kenapa kamu tak kuburkan ataupun tak bunuh kepada seorang lelaki yang nama Lubaid bin Asam, merupakan seorang Yahudi, sedangkan dialah yang menyihir kamu? Nabi SAW kata, aku tak nak buat apa-apa. Nak memberikan satu gambaran kepada kita bahawasanya walaupun Nabi SAW adalah seorang Nabi, iman terjaga, hatinya bersih dan sebagainya, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana mungkin orang macam tu boleh kena sihir kan?
Tapi hakikatnya itulah yang terjadi. Lemah iman ke, kuat iman ke, bila mana nak terkena sihir, maka akan terkena. Tetapi ada kaedah, ada cara untuk kita berlindung diri dalam keadaan ketika mana kita tersihir sebagai contoh. Dalam masa yang sama juga, yang terakhir dikatakan, kejahatan yang tak terlihat ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti manusia dan menjauhkan mereka daripada Allah. Dalam hal ini, kejahatan yang tak terlihat dimaksudkan untuk menakut-nakutkan manusia. Terkadang, takutkan manusia ni pun adalah bukan, ianya adalah satu benda yang didevelop, suka ataupun tidak. Kalau katalah misalan, sebagai contoh, kita melihat kepada peristiwa yang lalu. Kita ada anak-anak tengah membesar. Dia takut, kata orang tu baru habis tengok cerita hantu. Tengok tingkap je terbayang ada hantu dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut benda itu boleh develop bila mana tidak tahu kita bagaimana nak membentengi perkara tersebut. Sebagai contoh pengalaman saya, bukanlah pengalaman hantu lah, tapi nak menyatakan bahawasanya bagaimana hatta pelajar madrasah sekalipun dia ada berhadapan dengan satu ini adalah self-esteem masing-masing. Jadi pada satu ketika bila mana saya bawa program camp, jadi ada night walk dan sebagainya. Jadi pelajar madrasah ni tak dibenarkan sama sekali untuk bawa torchlight waktu night walk. Jadi mereka ni kena jalan hanya sekadar ikut light stick. Jadi apa yang berlaku, dia keluarkan ada satu postcard tu, satu postcard kecil je, besar setapak tangan saya je. Jadi itu adalah surah Yasin. Jadi bila saya tanya dia kenapa bawa surah Yasin ni, sebab mak saya kata kalau ada gangguan, kalau terkena gangguan, bawalah surah Yasin ni supaya elak daripada terkena gangguan. Jadi saya berseluruh, saya kata, so maknanya kalau nampak depan nanti nampak pocong ke, nampak apa, awak nak tampal ke surah Yasin tu untuk dekat pocong tu. Sebab surah Yasin bukan hanya untuk dibawa dan kemudian jin datang ke, hantu muncul ke, kita letak tu hantu tu hilang, tak. Tapi ianya perlu dibaca, ianya perlu disemat supaya faham bila mana kita baca Mu'awwizatain, kita tengah minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan-gangguan yang ada. Jadi ini merupakan satu perkara yang perlu kita renungkan bahawasanya manusia akan takut pada benda-benda yang kecil adalah mungkin tutup lampu, terbayang dan sebagainya, mungkin adalah disebabkan kerana visualize pada cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang bila waktu malam ada benda jatuh dan sebagainya, kita pun yang kita terkejut ada benda jatuh dan kemudian kita berseluruh menyatakan bahawasanya agaknya hantu kot dan sebagainya. Itu semua adalah bermula daripada diri kita. Jadi perkara-perkara tersebut kita perlu elakkan daripada terjadi. Sekiranya ada anak, ada cucu yang takut dan sebagainya, melazimkan diri dengan baca Mu'awwizatain. Ataupun kita baru dapat bayi sebagai contoh, kita baru dapat cucu masih kecil yang mungkin nangis kuat dan sebagainya, boleh saja dibacakan di telinga dengan suratul Fatihah, 5 ayat daripada suratul Baqarah, ayatul kursi, 2 akhir ayat daripada suratul Baqarah, dan kemudian Mu'awwizatain, dan kemudian ditutup dengan suratul Ikhlas, dan kemudian tiupkan satu badan. Juga tidak menjadikan satu masalah pada sekiranya kita nak build the immune untuk merasakan bahawasanya ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah pendinding yang paling utuh daripada terkena gangguan sihir. Baik, bila mana kita bercakap tentang sihir, saya nak para peserta yang ada untuk buka dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-102 dan kemudian lihat kepada suratul Falaq pada ayat yang ke-4. Apa kaitan? Dalam masa yang ada, saya berikan ruang dan peluang untuk buka dalam suratul Baqarah pada ayat yang kedua dan apa kaitannya dengan ayat yang keempat daripada surah Al-Falaq. Jadi dipersilakan.
Baik. Okay. Ini merupakan suratul Baqarah. Maaf ada typo kat situ. Sepatutnya 102. Yang saya minta dibaca dan kemudian apa kaitan dengan suratul Falaq pada ayat yang keempat. Mungkin saya minta Arif. Mungkin Cik Arif. Mungkin suratul Baqarah ayat 102 apa kaitannya dengan suratul Falaq pada ayat yang keempat. Mungkin boleh bantu Cik Arif? Silakan. Saya tak dengar apa-apa. Okay, mungkin tak kedengaran, tak apa. Tak apa Encik Arif, tak apa. Mungkin Puan Maslina. Okey, kaitannya mengenai syihir lah. Okay. Ada kemungkinan dengan perubatan syihir. Okey. Ada lagi tak? Itu je yang saya tahu. Okey, tak apa. Okey. Mungkin Encik Arif dah clear ke? Okey. Puan YJ. Kak Yati. Apa kaitan suratul Baqarah ayat 102 dan suratul Falaq ada ayat yang keempat? Hari ni banyak senyap ni. Mungkin Puan Rahimah. Assalamualaikum Ustaz. Okay, I see the link between the two ayat. It's about sekarang apa tu di dalam surah Al-Baqarah diceritakan bahawa manusia sedang belajar sihir lah. Okay, that's why to me is and then in surah Al-Falaq ditekankan lagi untuk kita berlindung membaca ayat ni untuk melindungi kita daripada sihir. Yes, betul. Okey. Okay, baik, terima kasih. Baik. Di dalam suratul Baqarah, perhatikan apa yang saya tandakan yang warna merah terutamanya. Yang pertama adalah pada poin walakinna syaitan kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Kemudian yang kedua, fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Wa qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah min khalaq. Baik, apa yang dikatakan? Dinyatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya syaitan inilah yang kafir mengerjakan sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi dalam ayat ni yang panjang, dia bercakap tentang satu peristiwa di mana ada diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua orang malaikat di negara Babylon. Jadi Babylon ni kat mana sekarang ni? Babylon ni sekarang ni dekat Iraq. Jadi ada dua orang malaikat yang diturunkan, Harun dan Marut. Di dalam Zubdatul Tafsir min Fathil Qadir dinyatakan bahawasanya kedua-dua Harut dan Marut malaikat ini minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala
untuk diturunkan mereka ini ke dunia supaya untuk menyatakan bahawasanya sesungguhnya kami hanya ujian untuk kamu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Mereka mengajar, Harut dan Marut sengaja mengajar kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak beriman tentang sihir. Tetapi dah menyatakan bahawa ini adalah cobaan. Kalau kamu termakan dengan aku, ingatlah ini adalah benda yang tak elok. Sebab tapi dalam masa yang sama juga, mereka ini terjebak ataupun sebahagian kitab tafsir yang lain pula menyatakan bahawasanya akhirnya bila mana Allah SWT dah turunkan Harut dan Marut, mereka ini menjadi ada hawa nafsu yang tinggi sehingga kan mereka terlupa perjanjian mereka dengan Allah SWT. Sebab bila mana dah turun ke atas muka bumi Allah, ianya tetap menjadi manusia, dia tak akan jadi malaikat kan. Jadi ujiannya ada di situ sehingga kan mereka mengajar sihir yang mampu menceraikan antara suami dan isteri. Jadi nak menyatakan peristiwa sihir untuk memisahkan kedua orang pasangan telah pun berlaku lamanya pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi dia bukan benda baru. Dia bukan hanya sekadar di dalam konteks hari ini, tetapi dah berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman lagi. Jadi daripada zaman Nabi Sulaiman lagi, peristiwa ini dah pun terjadi adanya kata orang tu bibit-bibit permulaan untuk mempelajari sihir yang sehinggakan ianya adalah suatu benda yang dapat memisahkan suami dan isteri. Dan malahan ayat Allah SWT dalam ayat sama pada bahagian hujung pangkal terakhir, hampir terakhir, demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarnya, itu kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di hari akhirat. Siapa yang ubah, mereka ni antara orang yang dah dapat kitab Taurat, Injil, Zabur, bila mana mereka buang, mereka tolak, tukar perkara tersebut dan melebihkan kepada sihir, maka itu adalah perkara yang tidak menguntungkan pada hari akhirat. Sama juga bagi kita, 3 kitab yang telah dihapuskan, hanya tinggal Al-Quran saja. Bila mana Al-Quran itu kita tolak ke tepi dan kemudian mengagungkan, mengutamakan sihir, maka ianya tak ada keuntungan di hari akhirat. Jadi ini merupakan satu mesej besar dalam suratul Falaq, mungkin hanya sekadar 5 ayat, tetapi ianya terkait kepada perbuatan sihir, ianya terkait pada peristiwa syirik kepada Allah SWT, ianya berkait ketika mana seorang hamba Allah tu mati dalam keadaan syirik kepada Allah SWT, maka dia tidak beruntung. Kita cuba lihat dalam hadis Nabi SAW tentang pemakaian gelang dan pedangkal. Mungkin ini yang kita katakan yang mungkin masih ada ataupun tidak ada, wallahualam. Tetapi apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW diriwayatkan oleh Imran bin Husain, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang lelaki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian beliau bertanya, "Ma hazihi?" Qala minal wahina. Faqala inziha fa innaha la taziduka illa wahdan. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Nabi SAW nampak ada seorang hamba Allah ni, dia memakai kain warna kuning yang ada di tangan. Nabi SAW tanya, apa ni? Kemudian dia menyatakan bahawasanya ianya adalah al-wahan, iaitu gelang yang dapat menangkis penyakit, gelang yang dapat mengelakkan daripada terkena penyakit. Nabi SAW menyatakan inziha. Inziha dia tak sama dengan gaya bahasa Melayu, lepaskan gelang, buka gelang, putus. Tapi inziha dia lebih kepada tarik dan buang. Maknanya merentap. Kita katakan rentap lah. Rentap, buang, kerana Nabi SAW menyatakan tidak akan menambahkan kecuali kelemahan. Dia tak akan tambah apa-apa immune body kamu. Dia tak akan jadikan kamu orang kuat. Dia tak akan tambahkan nilai apa-apa. Tetapi ianya hanya melemahkan kamu. Kemudian Nabi SAW menyatakan, lau mutta wahya alaika ma'aflah taha abadan. Dan jika kamu mati sedangkan gelang itu masih ada pada tubuhmu, maka kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kita nak menyatakan pemakaian gelang ada tak kaitan dengan suratul Falaq, sedangkan suratul Falaq itu bercakap tentang mentari terbit, bercakap tentang
bagaimana sihir terjadi, kita bercakap tentang adanya sifat-sifat yang boleh rosak dikarenakan syirik pada Allah. Antara yang ada yang mungkin dulu zaman Tok Kadok lah, zaman kita, zaman orang Melayu kita, dahulunya kita berhadapan dengan situasi di mana akan ada orang lelaki yang mungkin geng-geng silat terutamanya, dia akan pakai benda gelang kali hitam dekat tangan, dekat tengan ke, dekat sini ke, yang dipanggil sebagai akabah. Jadi itu semua adalah yang kita boleh kategorikan sebagai gelang dan juga penangkal. Dan kita juga tak terlepas. Mungkin zaman dahulu tak ada akabah dekat negara Arab. Dia ada dekat negara rantau Melayu. Tetapi dalam masa yang sama juga hadis Nabi SAW yang seterusnya bercakap tentang tamimah dan juga wada'ah. Benda ini masih berleluasa. Dan malahan pada pemakaian gelang dan juga penangkal, saya pernah ada seorang kawan yang baru dapat anak dan kemudian bila mana dia balik kerja tu, dekat kaki anak dia tu ada gelang kala kuning. Jadi dia pun ambil gunting, dia pun potong lah. Dia pun potong, dia pun buang. Nak dijadikan cerita, anak tersebut pada malamnya menangis dengan tak berhenti-henti. Maknanya makin kuat dan sebagainya. Dan kemudian ibunya pun datang, ibunya tanyalah. The first thing yang ibunya tengok adalah di kaki. Jadi dia kata, mak aku pun tengok dekat kaki anak aku ni, mana kain kuning tu? Mana kain kuning? Sebab itulah budak tu nangis. Sebab dia ada kain kuning itulah yang elakkan daripada budak ni menangis. Jadi maknanya peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, walaupun era yang berbeza, faedah yang berbeza, tetapi ianya meletakkan pada satu situasi bahawasanya sihir, amalan perbuatan ini, khurafat dan takhayul berlaku berabad lamanya sampai ke hari ini, cuma berubah konsep. Sama juga dalam hal menggantungkan tamimah. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaka tamimata fala atamallah lahu wa man ta'allaka wada'a fala wada'a Allahu lahu." Wa fi riwayah, "Wa man ta'allaka tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, iaitu kalung sebagai penangkal ataupun pengusir penyakit, maka Allah tidak akan mengabulkan harapannya. Maknanya tak mengabulkan doa, tak mengabulkan harapan apa saja. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, iaitu benda laut yang serupa dengan rumah kerang, yang menurut anggapan orang jahiliyah dapat menangkalkan penyakit, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggantungkan tamimah, maka ia telah berbuat kemusyrikan. Di tamimah ni, dia adalah benda yang tangkal untuk usirkan penyakit, kemudian digantung di dada dan dengan meyakini bahawa boleh menyempurnakan ataupun menyelesaikan setiap persoalan. Wada'ah, benda laut yang serupa dengan rumah kerang yang menurut anggapan orang jahiliah dapat menangkal penyakit, dan kemudian dia lebih kepada azimat yang dikalungkan di lengannya dengan meyakini bahawa ianya dapat memberi ketenangan dan keamanan. Jadi walaupun bahasanya adalah bahasa cerita zaman Nabi SAW, Nabi yang sebut tentang tamimah dan juga wada'ah, dan hatta perkara ini pun masih ada di kalangan masyarakat. Kalau katalah sebagai contoh tamimah, kalung sebagai penangkal atau pengusir penyakit, akan ada sahaja kalau katalah, mungkin saya tak pastilah, kalau katalah rumah-rumah orang-orang dulu dan sebagainya, akan ada sahaja buluh yang di dalamnya ada pisau, kemudian ada kain kuning dan berbagai-bagai. Dan malahan bukan tu aja, saya pernah terlibat dalam satu forum yang namanya Pantang Nenek Moyang. Jadi dalam forum tersebut dibincangkan bagaimana pantang larang dahulu, bila mana anak yang bayi yang baru lahir dan sebagainya akan diletakkan dengan kain kuning, dalam tu ada pensel, dalam tu ada gunting, dan setiap barang yang terletak itu mempunyai simbolik-simbolik yang tertentu. Dan malahan itu juga adalah sebahagian daripada dikatakan keyakinan mereka pada waktu itu, dan itu semua adalah termasuk di dalam perkara-perkara yang sedemikian rupa. Cuma bila mana zaman berubah dan situasi juga berubah, tapi ianya masih kekal. Ini adalah antara contoh-contoh tamimah. Jadi yang paling awal ini adalah azimat Nabi Sulaiman,
Yang kedua dan ketiga itu lebih kepada inilah contoh azimat perniagaan yang nak laris. Saya tak tahu macam manalah yang kat ujung ni, dah lah ada tanduk, kalau letak gantung, saya tak tahulah macam mana nak dinyatakan bahawasanya itu mendatangkan laris tu, saya tak tahulah. Kan? Muka je dah menyeramkan, saya tak tahu macam mana perniagaan tu boleh menjadi laris. Jadi mungkin kita pernah nampak sebahagian kedai yang tampal benda-benda tersebut. Dan malahan saya pernah masuk ke dalam satu kedai, duduk depan bos dan belakang dia tu dah macam-macam. Macam-macam benda ada. Benda kain color kuning ada. Lepas tu botol yang berisi minyak dan sebagainya pun ada. Dan kemudian bermacam-macam. Dan malahan kalau katalah dinilai satu persatu, kadang-kadang kita tak boleh nak baca. Even hatta yang kat tengah ni sekalipun. Yang tengah ni, ini saya suspek dia nak cakap tentang Ali. Ni tentang Azim. Okay. Ali mungkin merujuk kepada Sayyidina Ali. Azim yang hebat sebagai contoh. Jadi kalau ni Ain, Mim, Alif Maksura, Zod, Ain, ni saya tak faham apa maksud-maksud yang nak dibawa. Kan? Kemudian dekat sini farakta bainal ma' wan nar wa farakta bainal yahud wan nasara. Saya tak faham. Farakta ni adalah membezakan antara air dan api, membezakan antara Yahud dan Nasara. Tapi perbuatan menggantungkan benda ni pun dah sama macam Yahudi dan Nasrani. Jadi dekat tengah ni ada perkataan Allahumma apa benda wan naril kafirun bainal yahud wan nasara wa bihaqqil hazal ayah. Lepas tu kirakan ini semua adalah perkara-perkara yang biasa kita nampak, dan malahan azimat ini menjadi benda yang laku dan laris di dalam Carousel. Jangan terkejut bagi mereka yang kenal Carousel, mungkin bagi mereka yang tak kenal, cuba tanya anak-anak apa tu Carousel. Ni ke dalam Carousel. Tuan-tuan, dalam Carousel jual benda yang bukan-bukan. Nama Abang Songkok perbuatan tradisional. Ni Singapura ya. Nak jual minyak pengasih ada, minyak ikat pengasih untuk pasangan, mandi bunga untuk 3 hari, azimat pelaris. Lepas tu apa dekat sebelah sini, celak pengasih, azimat pengasih Nabi Yusuf, minyak nombor 1 tempel cantik dan berseri, perubatan untuk kanak-kanak yang apa nak lindung daripada penyakit macam-macam. Ini semua adalah perkara yang telah ini, dan ini adalah antara kita katakan ianya terlalu terbuka sehingga kan kalau katalah buka dalam Carousel, cari ni dah tahu dah alamat dia kat mana. Sebab memang ada alamat saja, saya tak letak dalam ni. Jadi ini merupakan antara perkara-perkara yang macam kalau tanya pada saya, Ustaz, kalau katalah ditanya, Ustaz, diorang ni tak takut dosa ke, tak takut syirik ke? Kan wallahu a'lam bisawab lah kan. Tetapi ini adalah maknanya apa yang berlaku daripada dulu sampai ke hari ini ianya terlalu berleluasa sehingga kan maksudnya masuk dalam Carousel dan sebagainya, itu dah kira kencang lah. Maknanya sudut bisnes itu memang laku betul-betul. Dan siapa ada Carousel boleh tengok dan kemudian siap ada testimoni. Saya tak pasti testimoni tu buat sendiri ataupun memang orang yang beli. Antara testimoni yang keluar daripada Abang Songkok perubatan tradisional ni, dia letak tentang bagaimana dia berterima kasih kepada Abang Songkok sebab bisnes telah maju dan tak perlu nak berhutang. Dia cakap terima kasih dalam bentuk WhatsApp tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para peserta boleh lihatlah. Jadi ini adalah satu benda yang perlu kita berhati-hati. Dan kemudian kita perlu faham bentuk kesalahan yang berlaku secara fizikal. Sihir semua akan terjadi pada waktu malam. Maknanya pemujaan, perjanjian dengan syaitan, perjanjian dengan jin hanya akan berlaku pada waktu malam. Dan orang yang mendatangi tukang sihir untuk memenuhi hajat dan keinginan buruknya, menyakiti orang lain dan didengkinya. Jadi mungkin minggu lepas saya kongsikan sedikit tentang PICE, tentang physical, intellectual, emotional, spiritual. Jadi bagi para peserta yang baru ikut hari ini, boleh ikut siri yang pertama, yang awal yang minggu lepas untuk faham bagaimana physical, intellectual, emotional, spiritual ni works. Dan kemudian
orang yang ada sifat sakit dengki, hasad dan sebagainya, mereka inilah yang akan melakukan, kata orang tu tak boleh kawal sehingga nak mematikan orang lain, mereka akan gunakan sihir. Dan kemudian spiritual menggunakan sebagian ayat Al-Quran atau perkataan yang berbunyi Arab, sama macam tadilah. Kan? Jangan terkejut sekiranya ada orang yang menggunakan sedikit daripada ayat Al-Quran hanya sekadar untuk nampakkan bahawasanya tak, ni Islam ajar ni. Kan? Sebagai contoh, saya pernah ditanya oleh seorang anak murid waktu tu. Dia kata, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang kuda kepang? Saya cakap, kuda kepang daripada sudut yang mana? Saya kata, saya tanya, kalau sekiranya sekadar dari sudut budaya, maknanya menari kuda kepang tanpa ada unsur pemujaan, okey, fine, silakan. Tetapi sekiranya ada pemujaan yang diperlukan, maknanya pada kebiasaannya akan berlaku hanya pada Khamis malam Jumaat. Orang Melayu kita memang suka Khamis malam Jumaat. Jadi Khamis malam Jumaat akan ada ritual. Jadi bila dia kata ada ritual Ustaz. Jadi saya tanya apa ritual dia? Dia kata pada Khamis malam Jumaat tu, tapi biasanya dia kata Ustaz, kita akan amalkan. Kita diminta oleh guru untuk mengamalkan suratul Fatihah, ayat kursi dan kemudian beberapa ayat-ayat pilihan lah yang memang ada dalam Al-Quran yang ditunjukkan. Tetapi saya kata, sekalipun itu adalah arahan seorang guru kepada pengikutnya, pada muridnya untuk dibaca dan diamalkan, tetapi kenapa pada Khamis malam Jumaat, ritual yang perlu ada adalah untuk diasapkan ke semua kuda kepang yang ada. Dan kemudian bila mana, dan dia sendiri menyatakan bahawasanya sekiranya ada persembahan, sehari sebelum itu, guru akan datang sekali lagi pada tempat persembahan dan kemudian mengasapkan dan kemudian menggunakan telur dan kemudian menggunakan limau dan kemudian berbagai-bagai lagi lah dia secara dia explain. Jadi itu adalah perkara-perkara yang sekalipun menggunakan ayat Al-Quran, tetapi kalau caranya salah juga tetapnya salah. Sama juga kalau katalah misalan, mungkin nampak kecil, kesalahannya kecil. Sebagai contoh, kita dalam rumah, kita digalakkan untuk menghiaskan rumah. Tak salah untuk menghiaskan rumah. Ada orang, dia gantung ayat kursi sebagai contoh. Dia gantung ayat kursi. Ustaz, saya beli ayat kursi ni mahal ni. Ini cerita sebenar. Dia beli ayat kursi ukiran yang cantik, yang memang wow. Harga nak dekat 8,000, 5,000 gitulah, saya pun dah tak ingat. Jadi dia kata, saya cakap beli kat mana? Oh, kenapa kau beli? Kenapa mahal sangat kan? Dia kata, Ustaz, kan kalau letak ayat kursi ni, jin dengan syaitan kan tak masuk. Jadi saya tanya lagi sekali. So awak beli ukiran lawa, harga yang mahal adalah semata-mata untuk elakkan jin dan syaitan masuk? Dia kata, ya. Jadi maknanya bagi saya secara peribadi itu adalah satu rupa bentuk kesalahan dalam menggunakan ayat Allah SWT untuk melindungi diri. Sedangkan untuk melindungi diri kita, kita perlu membaca. Kita perlu untuk memahami apa yang kita baca. Bukan suatu benda yang kita nak kena gantung, kita nak kena tampal dan sebagainya. Itu perlu berhati-hati. Sebab bila mana kita menjadikan perbuatan sedemikian rupa, itu dah sama kita mentangkalkan ayat Allah SWT. Maknanya kita tak baca pun. Sebagai contoh, orang yang nak lariskan perniagaan, kita kata amalkan ayat 1,000 dinar. Buka di dalam kitab tafsir, tak ada pun sebut tentang ayat 1,000 dinar. Sedar ataupun tidak sedar, so ayat 1,000 dinar itu bercakap tentang talak, bercakap tentang penceraian seorang wanita. Dan perasan ataupun tidak, ayat 1,000 dinar yang diamalkan oleh masyarakat adalah dua ayat yang digabungkan menjadi satu. Tapi pada ayat yang sebelumnya adalah hanya sekadar diambil pangkal ujung. Wa may yattaqillaha. Kemudian disambung pada ayat yang terakhir dalam surah Talaq. Jadi masyarakat faham ataupun tidak, ketika mana kita ada perniagaan, kita pun tampal ayat 1,000 dinar dekat kedai, mudah-mudahan kedai saya laris. Itu adalah salah satu ciri mentangkalkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana sebut pada ayat tersebut,
wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cara mafhumnya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mempermudahkan segala urusan daripada sudut rezeki yang tak tahu di mana. Tapi yang paling pertama adalah wa may yattaqillaha, dan barang siapa bertakwa. Kalaulah bertakwa dalam perniagaan, kita jaga solat, kita tak ada iri hati dengan orang, kita dalam keadaan kita berniaga, mungkin ada orang yang susah lapar, kita berikan sedikit sedekah daripada sudut makanan, itu adalah ciri-ciri orang bertakwa. Kalau itu ada, insya-Allah perniagaan laris. Tetapi kalau katalah perniagaan itu dibuka adalah dasar saya nak mematikan orang lain jual $5, maka saya akan jual 3,5. Kalau itulah niat yang pertama, bentuk kesalahannya itu, maka hakikatnya dia tak akan ke mana-mana. Jadi kita perlu faham. Dan kemudian di antara sunnah Nabi SAW, ini adalah apa yang dilakukan. Sebab tu pada awal tadi saya katakan anak yang nangis boleh dibacakan Mu'awizatain dan sebagai contoh. Nabi SAW bila mana nak tidur, Nabi ambil wuduk dan kemudian Nabi membaca suratul Al-Ikhlas, dan kemudian Nabi membaca suratul Falaq dan suratul An-Nas, dan malahan kemudian Nabi maknanya Nabi duduk. Nabi duduk atas katil, Nabi baca suratul Ikhlas, baca suratul An-Nas, Nabi tiup dekat tangan, dan kemudian Nabi usap daripada kepala sampai ke kaki. Adalah semata-mata untuk menyerah diri kepada Allah SWT pada suratul Al-Ikhlas, dan kemudian dalam masa yang sama suratul Falaq dan surah An-Nas mengajar kepada kita berlindung kepada Allah SWT daripada kegelapan malam yang mungkin ada sihirnya, dan kemudian menjaga diri kita daripada sifat daripada surah An-Nas. Jadi ini semua adalah satu perkara yang perlu kita lihat, bahawa suratul Falaq bukan hanya surah yang hanya sekadar dibaca, tetapi dipahami bahawasanya ianya memberikan landscape yang begitu besar dan perlu diperhatikan agar kita tidak terpesong dalam kita baca surah Al-Falaq, tapi dalam masa yang sama juga, maaf kata, ada sebagian orang yang mungkin baca Quran, tapi dalam masa yang sama dia juga masih melakukan khurafat dan juga tahyul yang dilakukan sehingga kan boleh terjebak kepada syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi amalannya bila nak baca pagi dan malam, dan kemudian kenapa nak kena baca surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas adalah berlindung daripada kejahatan dan fizik, iaitu datang daripada syaitan dan sebagainya. Kemudian pada waktu malam agar dielakkan daripada terkena sifat iri dan juga hasad, dan juga dielakkan daripada sihir dan juga pendukunan. Baik. Ini adalah soalan terakhir. Apa kaitan suratul Fatihah dan dua surah yang terakhir, surah Al-Falaq dan juga An-Nas? Jadi saya minta kepada para peserta cuba dilihat kepada suratul Fatihah dan dua surah yang terakhir, iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Apa kaitannya? Persilakan. Baik, ada siapa yang nak kongsi? Saya tak panggil nama. Ada sesiapa yang nak kongsikan apa yang dapatan yang didapat? Apakah kaitan suratul Fatihah dan juga surah dua yang terakhir dalam Al-Falaq dan juga An-Nas? Ada yang nak berkongsi sebagai terakhir penutup?
Ayat 7 Al-Fatihah. Kenapa dengan ayat 7 daripada suratul Fatihah dan apa kaitan dengan ayat yang kedua surah ni? Dia dah bagi hint tu, ayat yang ke-7. Mungkin daripada yang lain mungkin kalau boleh ada jawapan. Dan bukan orang-orang yang sesat. Okey. Ya, ada lagi? Ada yang lain mungkin nak buka suara ke? Dipersilakan. Kita hanya minta pertolongan dan Kita hanya minta pertolongan dengan? Ya, Cik Halimah. Oh, Cik Halimah. Okey, baik. Okay, semua malulah saya berikan jawapan. Jadi sengaja saya tak bagi letak dalam nota. Jadi kedua-dua surah ini, suratul Fatihah dan juga surah Al-Falaq dan juga An-Nas, ianya adalah berkonsepkan sikap hamba yang memohon daripada Tuhannya. Dalam suratul Fatihah ada 3 bahagian di mana Allah Subhanahu Wa Taala bila mana mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai ke Waladhdallin amin, di dalam buku Khawatir Quraniyah, Syekh Amrul Khalid menyebut bahawa suratul Fatihah ini ada hubungan hamba dengan Allah, ada ada jalan ataupun ibadah seorang hamba menuju kepada Allah SWT dan juga ada sirat yang Allah SWT perintahkan hambanya untuk jauhkan diri. Di dalam 2 surah terakhir, dalam 113, 114, kita mulakan dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kedua-dua ini ataupun 2 surah ini dan suratul Fatihah, dia ada sikap hamba yang memohon. Di dalam suratul Fatihah pada ayat yang ketika mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 1 sampai 4 ini dah bercakap tentang Allah Subhanahu Taala. Ayat yang ke-5 dan ke-6 bercakap tentang ibadah. Maknanya kita memuji Allah Subhanahu Taala tapi kita nak melakukan satu ibadah. Apa yang kita mohon dengan Allah Subhanahu Taala adalah ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-7 bila bercakap tentang waladhdall, orang yang sesat, orang yang menyesatkan, ianya adalah siapa yang menyesatkan? Seperti mana Allah sebut dalam Qul a'udzu birabbin nas. Kisah yang ada, penceritaan yang ada dalam suratul An-Nas. Dan kemudian sama juga ketika mana dalam suratul Falaq yang Allah Subhanahu Taala cakap pada kita tentang sihir yang berlaku pada waktu malam. Aku tahu kamu lemah dan ramai musuh akan memerangimu atas jalanmu yang lurus ini dan kamu perlu terus bekerja dan berdakwah, maka mari memasuki bentengku ini agar kamu terpelihara. Jadi kod ini saya ambil daripada buku Kompas 114 yang ditulis oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman. Beliau juga menukilkan daripada syekh tafsir yang lain menceritakan bila mana Al-Quran itu dengan Nabi SAW, Allah sedang mengajar kepada Nabi SAW supaya ingatkan pada diri manusia bahawasanya kita ni lemah. Kita ni ramai musuh yang akan memerangi. Kalau Nabi SAW, dia memang ramai musuh. Tetapi bagi kita, kita pun ramai musuh yang memerangi kita, yang kita tak tahu siapa musuh kita. Dan kita ini sedang nak menuju ke jalan yang lurus, kita ni nak buat kerja, kita ni nak berdakwah kepada kehidupan kita, maka suratul Fatihah dan dua ayat daripada Mu'awwizatan ini adalah benteng untuk kita pelihara. Jadi dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, beberapa ayat telah diturunkan kepadaku pada malam tadi yang kulihat tiada bandingannya sama sekali, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Jadi merupakan tak ada bezanya waktu malam diturunkan Qul a'udzu bil falaq dan juga Qul a'udzu bin nas. Ini adalah tentang perlindungan diri. Jadi surah Al-Fatihah bercakap tentang pujian pada Allah SWT. Dalam masa yang sama kita nak berlindung diri. Begitu jugalah dalam suratul
mu'awwizatain. Mudah-mudahan bermanfaat pada malam ni. Sebelum tu saya tutup, kita sama-sama dengar apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi dalam hal bacaan Quran. Dan ini adalah dialog nyata yang dikeluarkan di dalam Iqra ataupun channel Iqra beberapa tahun yang lalu. تقرأ قرآن هنا عند القبر؟ نعم. ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ في تبرؤ يعني تبرؤ في للعلم. كيف للعلم؟ هذا يمكن نحن ماذا اسمه في هدية إذا نقرأ القرآن عند قبر ولي سهل الله العلم يعني. من علمك هذا؟ في أندونيسيا أم هنا؟ في هنا أم في إندونيسيا أيضا. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما. إن شاء الله. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. أيهما يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات، لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ كلاهما يعني عندي بالنسبة أنا يعني. كلاهما متساويان؟ لا. أيهما أفضل؟ على قدر حسن الظن تأتي المدد يعني. يأتي المدد على قدر حسن الظن في قلبي. يعني القراءة عند القبر هي أفضل في الفتوحات الربانية أم القراءة في المسجد؟ يعني على قدر حسن الظن. نعم. أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ وهنا يعني. هنا تحسن ظنك أكثر. نعم. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله. لماذا طيب؟ المسجد لا يعبد فيه إلا الله، أما هنا فأنت الآن تعظم صاحب هذا القبر. قبر من؟ الحبيب عبد الله بن علوي الحدث. هذا ماذا؟ هل تعرف شيئا من كراماته؟ عرفت لكن نسيت في كتاب موجود. تلك الحجارة المجتمعة عند القبر هناك، يعني أنت وضعت حجرا من قبل معها؟ ما وضعه. طيب رأيت أحدا يضع؟ رأيت كثير يعني من الطلبة ومن المشايخ. طيب ماذا يستفيدون لما يضعونها؟ ما أعرف يعني. كل هذا الذي ما قلته يعني. أنها ماذا؟ أنا للحاجة يعني. يعني لما يريد حاجة يضع حجرا؟ نعم. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك؟ ما سمعت بهذا من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نهى أن يرفع القبر وأن يجصص عليه وأن يبنى عليه. فالقراءة في المسجد والتعبد لله تعالى في المسجد أفضل من التعبد عند القبور، صح؟ بارك الله فيك. Assalamualaikum. Jadi saya nasihatkan pada diri saya dan juga para peserta, ketika mana kita bermu'awwizatain dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas, maka kita harus berjaga-jaga daripada tidak melakukan satu perbuatan yang sia-sia, membaca Al-Quran di kuburan hanya semata-mata untuk mendapatkan pahala ataupun mendapatkan karamah dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang perlu dijauhkan, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala juga secara tadaburnya bercakap dalam suratul Falaq dan juga surah An-Nas. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada perbuatan tersebut, insya-Allah. Jadi bagi para peserta yang lalu, yang minggu lepas yang tak dapat ikut, boleh saja tekan pada link ni untuk mengikuti pada sesi yang lalu, ataupun boleh saja masuk ke dalam YouTube dan kemudian cari Masjid Kasim, dan bahagian Masjid Kasim tu akan ada pelajaran hidup daripada surah Al-Quran yang saya dah upload. Jadi boleh saja ikuti di situ. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semuanya bermanfaat apa yang dikongsikan. Mungkin saya berikan sedikit masa yang ada ni, kalau sekiranya ada soalan dipersilakan. Baik, kalau tak ada, insya-Allah mudah-mudahan apa yang diperkongsikan memberikan manfaat kepada semua, terutama untuk diri saya dan kemudian kepada semua.
Mudah-mudahan apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Maka kita tutup sesi pada malam ini dengan bacaan dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan yang kali terakhir untuk kita bincangkan pada suratul Al-Ikhlas. Dan insyaAllah dalam masa yang sama juga saya akan kongsikan jadual ke depannya untuk pelajaran hidup dari surah Al-Quran pada surah-surah yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita menuju akhirat insyaAllah. Dengan itu saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas kehadirannya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.